Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Welcome to my channel YouTube. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu topik yang terkandung dalam pembelajaran sains tingkatan 4. Tema 1, kaedah saintifik yang bertajuk langkah keselamatan di dalam makmal. Keselamatan di dalam makmal. Nombor 1, 1.1, peralatan penuh dengan diri. Nombor 2, 1.2, pembuangan bahan sisa. Nombor 3, 1.3, pemadam kebakaran. Yang keempat, praktis sumatif 1. Nombor 1, 1.1, peralatan perlindungan diri. Selamat datang ke makmal sains. Maksud peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Yang pertama, Google melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan logam reaktif. Yang kedua, topeng muka melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruat serta debu. Yang ketiga, sarung tangan. Sarung tangan diperbuat daripada getah melindungi tangan daripada bahan kimia berbahaya. Yang keempat, baju makmal. Baju makmal terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Baju makmal penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian. Yang kelima, terakhir, kasut bertutup atau kasut keselamatan. Kasut yang bertutup perlu dipakai ketika berada di dalam makmal. Fungsinya untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca. 2.1, peralatan perlindungan diri. Peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Kabinet aliran laminar. Kabinet ini digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi. Yang kedua, penyiram kecemasan digunakan untuk membersih dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Yang ketiga, kebuk wasap digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan mudah beruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. Yang keempat, pembilas mata. Membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. 1.2, pembuangan bahan sisa. Ada dua kategori. Yang pertama, sisa yang boleh dibuang ke dalam sinki. Yang kedua, sisa yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Sisa yang boleh dibuang ke dalam sinki seperti cecair atau larutan yang berpekatan rendah dan tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah, alkali lemah. Sisa yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki seperti sisa pepejal, asid pekat dan alkali pekat, sebatian pelarut organik, bahan kimia, hidrogen, peroksida, bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik, mikrob dan bangkai haiwan, bahan buangan radioaktif, bahan meruap, bahan reaktif. Mengurus bahan sisa biologi. Yang pertama, merangkumi bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Yang kedua, contohnya ialah bahan kumahan, tisu, bangkai, medium, kulfu, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. Yang ketiga,
Prosedur operasi standard pos pelupusan bahan sisa biologi. Ada 4 kategori. Kategori bahan sisa, kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Jenis bahan sisa biologi kategori A ialah peralatan tajam, kategori B pepejah tidak tajam, kategori C bangkai dan organ, kategori D cecair. Contoh kategori A: peca garai, baci gadi, jarum, bilah, skalpel. Kategori B: sarung tangan, tisu, medium, kultur. Kategori C: haiwan uji kaji, haiwan makmal, organ dalaman. Kategori D: darah, serum. Kategori A: pengurusan sisa biologi, masukkan ke dalam bekas sisa tajam, tidak di autoclave. 3. Disimpan di tempat selamat sebelum dilupuskan. Kategori B: bungkus dan masuk ke dalam beg plastik biobahaya di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Kategori C: dibalut dalam bahaya penyerap setiap seperti tisu. Dan kedua, dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejukkan beku sebelum dilepaskan. Kategori D: dikontaminasi secara autoclave. Yang kedua, dilumpuhkan terus ke dalam sistem kubahan seperti sinki, makmal atau tandas. Mesin autoclave. Maksud mesin autoclave: yang pertama, autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan bahan atau peralatan dengan menggunakan wap panas dan bertekanan tinggi, iaitu 121 darjah Celsius 15 PC selama 20 minit. Yang kedua, penurunan tekanan 15 PC pada autoclave bukan bertujuan untuk membunuh mikroorganisma, tetapi untuk meningkatkan suhu dalam autoclave. Yang ketiga, suhu yang tinggi, iaitu 120 darjah Celsius, akan membunuh mikroorganisma dan sporanya. Carta alir pos pelupusan bahan sisa biologi. Yang pertama, lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Yang kedua, kategori bahan sisa. Yang pertama, kategori A, disimpan sementara di tempat selamat. Kategori B, dimasukkan ke dalam beg autoclave dan diautoclavekan. Yang ketiga, kategori C, dibungkus dan disimpan di dalam penyejuk buku sebentar. Yang ketiga, sisa dinyah kontaminasi dan dimasukkan ke dalam beg biobahaya. Yang keempat, sisa yang dibungkus dan dilabelkan dimasukkan ke dalam tong biobahaya dan disimpan dengan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat. Contoh kemalangan dalam makmal. Contoh kemalangan dalam makmal ada 7. Yang pertama, terkena serpihan kaca. Yang kedua, terkena asid atau alkali pekat. Yang ketiga, kebakaran kecil. Yang keempat, terkena serpihan hasil tindak balas logam reaktif. Yang kelima, termometer pecah. Yang keenam, kebocoran gas. Yang ketujuh, rejatan elektrik. Langkah menguruskan kemalangan dalam makmal. Tumpahan bahan kimia. Yang pertama, segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Yang kedua,
jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sepadan. Yang keempat, kaut tumpahan bahan kimia menggunakan bahan yang selamat. Yang kelima, buang sisa dengan prosedur yang selamat. Langkah menguruskan kemalangan dalam makmal tumpahan merkuri. Yang pertama, segera memberitahu guru atau pembantu makmal. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Yang keempat, hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat. 1.3 Pemadam kebakaran. Alat pemadam digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Alat pemadam kebakaran dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Yang pertama, alat pemadam kebakaran jenis air label merah. Yang kedua, jenis buih label krim. Yang ketiga, jenis karbon dioksida label hitam. Yang keempat, jenis serbuk kering label biru. Jenis kebakaran ada 6 kelas. Yang pertama, kelas A, bahan api mudah terbakar, jenis pembejal seperti kayu, kertas, kain, kecuali logam. Kelas B, jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, CA, varnish. Kelas B, gas seperti LPG, LNG dan oksigen. Kelas D, bahan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium. Kelas E, peralatan elektrik dan elektronik. Kelas F, minyak masak dan jenis lemak. Kelas A, jenis alat pemadam kebakaran, air, buih, serbuk kering. Kelas B pula adalah buih, serbuk kering, karbon dioksida. Kelas C, serbuk kering, karbon dioksida. Kelas D, serbuk kering. Kelas E, serbuk kering, karbon dioksida. Kelas F yang terakhir ialah serbuk kering, karbon dioksida. Alat pemadam kebakaran yang lain. Pemadam api ABC boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran berpunca daripada logam dan gas yang boleh meledak. Yang kedua, tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan. Yang ketiga, tidak mencemarkan tanah. Yang keempat, mudah diselenggarakan iaitu sekurang-kurangnya setahun sekali. Yang kelima, dapat menghalang api merebak kerana kelembapan yang dihasilkan lebih lama. Kedua, alat pemadam kebakaran yang lain. Selimut kebakaran diperbuat daripada 2 lapisan jenetian kaca. Yang kedua, mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Yang ketiga terakhir, memadamkan api pada badan mangsa dengan menyeliputi badan mangsa. Ada 4 kaedah penggunaan alat pemadam kebakaran. Yang pertama, tanggalkan pin keselamatan dalam keadaan alat pemadam ditegakkan. Yang kedua, halakan ujung alat pemadam kebakaran ke pangkal api iaitu kira-kira 2 hingga 2.5 meter dari api. Yang ketiga, tekan pemijit atas alat pemadam. Yang keempat terakhir, ratakan seburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan mucung dari sisi ke sisi. Seperti kaedah yang tadi saya ajar. Pertama, pull the pin. Murid-murid dapat melihat gambar di situ adalah: pertama, pull the pin, tarik pin, genggam pemegang dan nozzle dengan kemas. Yang kedua, yang anda boleh lihat gambar kedua iaitu aim, iaitu halakan nozzle tujukan ke pangkal api. Yang ketiga, gambar ketiga, squeeze the handle,
tekan pemegang untuk melepaskan bahan pemadam api. Yang terakhir yang keempat, swipe set to side. Yang anda dapat lihat pemadam api menghala dan bergerak kiri dan kanan untuk memadamkan api. Hayungkan nozzle ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir pembelajaran kita pada hari ini ialah audit alat pemadam kebakaran. Saya ingin bertanya kepada murid-murid, adakah terdapat pelekat pengesahan daripada pihak bomba dan penyelamat Malaysia pada alat pemadam kebakaran di sekolah anda? Yang kedua, adakah alat pemadam kebakaran tersebut masih belum tamat tempoh? Murid, sila lihat di paparan skrin sekarang. Alat pemadam kebakaran sudah diiktiraf oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Murid-murid, sila lihat di paparan skrin sekarang, iaitu di tarikh luput di situ. Tarikh luput di situ adalah yang bertarikh 14 hari bulan 12 2019. Kalau sudah tamat tempoh murid-murid, tong alat pemadam kebakaran itu tidak boleh gunakan lagi. Kalau sudah tamat tempoh, murid-murid harus bagi tahu guru supaya pada waktu kebakaran atau kecemasan tidak susah lagi, kerana kalau sudah tamat tempoh kita tidak dapat menyelamatkan orang lain yang sedang mengalami kesusahan di mana-mana. Praktis sumatif 1. Saya harap murid-murid dapat menjawab soalan yang dipaparkan oleh di dalam skrin sekarang. Semoga menjawab. Pastikan jawapan anda betul. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, subscribe, share, komen dan tekan loceng supaya anda tahu apa yang saya hantar kepada anda yang menarik lagi di YouTube channel saya, Muhammad Azhar Channel.